wabarakatuh. Semua sihat ke? Saya seorang hilang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nussina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawmal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan, datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam membicarakan tentang kunci ta'amul ataupun kunci berkomunikasi dengan Al-Quran. Baik, untuk pengetahuan perempuan sekalian, apa yang kita dah sebut sebelum ni dan kita akan sebut lagi secara sepintas lalu, penulis iaitu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia ada pandangan dia yang tersendiri berdasarkan kepada nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Pada pandangan beliau, nama Al-Quran ada 4. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Kitab. Yang ketiga, Al-Dhikru. Yang keempat, Al-Furqan. Adapun selain pada itu, pada pandangan beliau, ianya membawa maksud kepada ianya adalah sifat-sifat dan ciri-ciri yang ada pada Al-Quran. Maka kita jumpa perkataan An-Nur, kita akan jumpa perkataan Ruh, kita jumpa perkataan Burhan, kita jumpa perkataan Al-Quran Mau'izah wa Shifa, Hudan wa Rahmah lil Mu'minin. Itu adalah sifat-sifat bagi Al-Quran. Dan Quran, okey, sorry saya lupa pula. Al-Quran dekat sini didatangkan 1, 2, 3, 4 sifat pada satu ayat berdasarkan kepada surah Yunus. Tapi sagi saya sebut balik. Yang ni baru teaser mukadimah sabar. Okey. Quran juga ada perkataan ataupun memberikan maksud dari sudut sifat dia basair. Basair. Maksud dia memperlihatkan kebenaran. Basair. Memperlihatkan kebenaran. So itu di antara sifat-sifat yang ada pada Al-Quran. Baik, hari itu kita tengok yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga Al-Dhikru. Yang ketiga Al-Dhikru berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Sad ayat 1. Sad wal Qur'ani lidzikri. Al-Quran yang mana sifat dia memberikan peringatan, terkandung di dalamnya peringatan. Bila perkataan zi bermaksud terkandung, mempunyai padanya az-zikr, ialah peringatan. Begitu juga surah An-Nahl, surah lebah yang menceritakan tentang az-zikru, ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna, siapa yang ada PDF ni, muka surah 32. Kalau cetakkan dia sama dengan saya lah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun.
Allah Ta'ala kata, kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, al-dhikra, iaitu peringatan, merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Dan dalam ayat Quran juga ada sebut perkataan al-dhikra merujuk kepada Nabi SAW yang memberikan peringatan. Baik, sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Oh, jelas. Saya sendiri cakap, saya tak dengar suara saya. Kira semua dalam ni semua wali-wali Allah lah. Baik. Surah An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala merakamkan wa anzalna ilaika dzikra. Kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra, iaitu peringatan. Yang dimaksudkan Al-Quran yang memberikan nasihat, peringatan yang terkandung dalamnya peringatan litubayyana linnas, untuk menjelaskan kepada semua manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan secara beransur-ansur kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka semua dapat berfikir. Baik, perasan tak surah An-Nahl ayat 44 ni ada dua perkataan anzalna. Satu anzalna, yang kedua nuzila. Yang ni basic, cuma pada saya okey kalau saya sebut semula. Mungkin tuan-tuan dah tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu. Perkataan anzalna. Satu lagi nazala. Nuzila, diturunkan. Ala wazan fa'ila. Baik. Takat yang kita duk baca ni, asalnya semua maklum. Apa maksud anzalna? Diturunkan. Apa maksud nuzila? Ni anzalna, Allah menurunkan. Anzalna, Allah SWT kata kami menurunkan. Nuzila, diturunkan. Apa beza? Okey, baik. Tengok nah. Basic, bila sebut anzalna, turun sekaligus. Ada ketika Al-Quran turun sekaligus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, nuzila, daripada di Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Maka perkataan nuzila gambaran kepada turunnya Al-Quran banyak kali. Bukan satu kali. Banyak kali sebab berapa tahun yang turun Quran ke Nabi ni? 23 tahun. Bila dah 23 tahun turun Quran kepada Nabi SAW, maksud dia banyak masa yang ditunggu untuk komplit turunnya Al-Quran ni. Nah, baik. Yang tu basic. Supaya apabila kita jumpa ayat tu, kita tahu, oh, yang ni cerita tentang diturunkan secara rawaidah. Rawaidah maksud dia beransur-ansur. Gradually turun kepada Nabi. Nuzila. Maka Al-Quran ada ketikanya Allah Ta'ala sebut diturunkan sekaligus. Seperti mana disebut dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar dia diturunkan sekaligus. Diturunkan sekaligus ila sama'i dunya, ke langit dunia. Lepas pada tu barulah turun secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sifat az-zikr, sifat memberikan peringatan ini diberikan kepada kita manusia sebab ayat Quran ni sebut Quran ni diturunkan secara umumnya linnas, kepada manusia, bukan sekadar kepada orang Islam tetapi bukan Islam. Maka sebab itu Quran ini maksud dia apa sahaja yang dibicarakan dalam Al-Quran patut kita kembangkan. Patut kita kembangkan. Baik, Al-Quran, kalaulah Al-Quran ni sesuatu yang menghidupkan, maka sepatutnya Quran ni apabila turun kepada kita, dia akan menghidupkan hati kita. Kecuali
bagi sesiapa yang tak mau untuk mengambil peringatan. Orang yang macam mana yang tak mau ambil peringatan ni? Turun pilah ayat yang macam mana sekalipun, dia tak nak berusaha untuk faham. Dan inilah penulis kata, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan, bagi sesiapa yang ada minat Al-Quran dan dia cuba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maka orang ini yang dapat peringatan. Kalau kita duk dengar ayat Quran tapi kita dengar macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, maka kita pun sama, orang yang tidak mendapat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu adzikr. Kita go through cepat sikit. Kemudian kalau dalam ni nombor 4, Al-Quran disebutkan juga di dalam surah Syura dengan nama Ar-Ruh. Kalau mengikut pandangan penulis ni, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Ar-Ruh bukan nama Quran. Pandangan dia, Ar-Ruh ialah sifat kepada Al-Quran, iaitu yang menghidupkan. No? Sifat Al-Quran yang menghidupkan. Cuma apabila kita baca dalam surah Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah Ta'ala kata apa? Dan demikianlah kami mewahyukan kepada engkau ruh yang menghidupkan daripada arahan kami. Maksudnya apa yang kami turunkan. Baik. Bila kata ruh yang menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi tahu kepada kita hakikat Al-Quran ini. Kalau kita mengambil ayat ini pada hakikatnya, dia menyatakan apa? Ruh ini adalah sinonim kepada hidup. Orang yang hidup ada ruh. Orang yang mati, Allah Ta'ala akan cabut ruh daripada badan dia. Maka Al-Quran ni, apabila sifat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala sebagai sifat ruh, maka insan, seorang insan, manusia, itu dianggap sebagai mati di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara mayat-mayat sekiranya Quran ini tidak menghidupkan hatinya. Maka kalau kita rasa kita tak ada rasa apa-apa Al-Quran, ketahuilah bahawa itu di antara tanda yang hati kita ni mungkin mati. Kita tak rasa apa pun apabila Quran turun kat kita. Baik, saya teringat balik perkataan wa auhayna, kami telah mewahyukan. Baik, kebetulan semalam, dua malam lepas, saya ada pergi ke satu rumah penagihan dadah di Hulu Langat, nama dia Rumah Sahabat, untuk orang yang pemulihan. Dalam tu kami baca kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa ni berbeza sikit. Perasan tak dalam Quran ada ketikanya Allah Ta'ala cerita tentang satu-satu kisah Nabi ni daripada umur dia kecil. Dan Nabi yang umur paling kecil sekali cerita dalam Quran, Nabi Musa. Ketika mana dilahirkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi arahan kepada ibu Nabi Musa. Apa dia? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami telah mewahyukan kepada ibu Musa alaihi salam untuk menyusukan Musa. Kemudian barulah suruh an-qadhifihi fit tabut. Kemudian letakkan Musa dalam tabut. Bukan buang. Letakkan dalam kotak, kemudian letak dalam sungai Nil. Kan? Baik. Perkataan wa auhayna, kami telah mewahyukan. Bukanlah maksud dia ibu Nabi Musa tu Nabi. Tetapi wahyu yang dimaksudkan, semua orang tahu maksud dia mengilhamkan. Cumanya, mengilhamkan di sini, apa maksud mengilhamkan di sini? Maksud dia malaikat turun bagi tahu ke? Ataupun ilham ni gerak hati? Gerak hati. Baik. Apabila sebut tentang
gerak hati. Maksud dia ibu Nabi Musa tergerak hati untuk menyusukan Musa. Kemudian macam mana boleh tergerak hati untuk letak Nabi Musa dalam sungai? Ilham pula dah. Tadi tergerak hati, ilham juga. Maksud dia apa dia? Maksud dia tergerak hati juga. Tergerak hati juga untuk letak Musa dalam kotak, dibiarkan. Ya, dibiarkan. Cuma dalam cerita tu, ibu Nabi Musa dia bagi arahan kepada kakak dia. Kakak Nabi Musa. Dia kata apa? Qussi, wahai anakku, anak perempuan, iaitu kakak kepada Musa, hang ikut dia. Ikut kotak tu pergi kat mana? Maka dia pun ikut. Fabasurat an junubin. Dia tengok daripada jauh dekat mana kotak tu pergi. Sebab tu ibu Nabi Musa boleh tahu dekat mana kotak tu berlabuh. Kotak tu akhirnya berlabuh dekat istana Fir'aun. Baik. Itu adalah perkataan wa auhayna. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan. Dan dengan kata lain, ia mewahyukan di situ adalah mengilhamkan. Mengilhamkan di situ ialah gerak hati, naluri. Betul. Baik. Maka apabila cerita tentang Allah mengilhamkan, maka kita ni, adakah kita ni tiap-tiap hari dapat ilham? Contoh dia, kita nak main sini kan, kita nak parking situ. Dapat ilham lah parking kat situ. Ataupun macam mana? Oh, kita dapat ilham, hari ni kita tak mau selalu duduk parking kat depan ni. Aku dapat ilham, hari ni kena parking kat sana. Adakah itu tafsiran ilham? Oh, yang tu lain pula dah. Yang tu nama dia apa dia? Gerak hati. Lah, tadi kata gerak hati ilham. Maksud dia sama. Sama saja. Okey, baik. So, gerak hati ilham ni semuanya daripada dalam hati kita. Tadi kami cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf bukan koinsiden. Bukan secara kebetulan. Kisah Nabi Yusuf kan awal dia diboikot oleh abang-abang dia. Abang-abang dia buang dia dalam perigi buta. Buktian ada orang kutip. Orang yang kutip ni kebetulan nak pergi berdagang dekat Mesir. Kebetulan jual dekat Mesir. Kan? Kebetulan bila jual dekat Mesir, yang beli tu pula kebetulan menteri. Nampak tak? Banyak benar. Apa nama? Dia punya kebetulan. Yang kebetulan menteri ni, yang beli ni, dia tak ada anak. Kebetulan isteri dia muda, cantik sikit. Kan? Kebetulan isteri dia jatuh hati pula. Kan? Kebetulan terkantoi dengan suami dia. Bila kebetulan terkantoi dengan suami dia tak tahu nak buat apa, penjarakan dia. Kebetulan duduk dalam penjara, duduk sekali dengan dua orang bantuan yang kebetulan pernah kerja dengan raja. Yang kebetulan mereka mimpi. Kan? Mereka mimpi cerita kepada Yusuf. Yusuf tafsirkan. Kebetulan. Kan? Seorang mati kena hukum, seorang lagi hidup. Bekerja semula dengan kebetulan. Raja mimpi. Cerita mimpi ni sampai kepada yang bekerja dia. Kebetulan. Kan? Dia ni teringat apa? Oh, Yusuf. Dia pergi jumpa Yusuf. Cerita. Dan Yusuf boleh jawab. Baik. Semua yang kita sebut tadi, kebetulan. Yang sebenarnya, bukan kebetulan. Gerak hati yang Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada kita. Sebab tu saya kata tadi, saya kebetulan itu bawa motor, kebetulan aksiden. Tak ada kebetulan lah. Aksiden Allah Taala dah tetap dah. Nah, dah gerakkan hati orang tu langgar aku. Contoh dia kan. Maka
Itu adalah, yang tu bukanlah gerak hati. Maksudnya nak buat macam mana, timing Allah Ta'ala buat cantik dah. Kan? Nak bagi tahu kepada kita, apabila Allah Ta'ala sebut tentang perkataan wa awhayna, Allah Ta'ala telah mengilhamkan, Allah Ta'ala telah mewahyukan, semua yang berlaku atas dunia ni tidak ada kebetulan. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya, sifat dalam Al-Quran adalah perkataan An-Nur yang digambarkan kepada Quran itu sendiri. Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya, adalah gambaran kepada yusyriqu fi qalbil mu'min. Sebab Al-Quran ini memberikan cahaya kepada hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang beriman dengan Al-Quran akan memenuhi cahaya dalam hatinya. Dengan kata lain, cahaya ni maksud dia buat benda apa dalam dunia ni jelas. Buat benda apa dalam dunia ni ada prinsip. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Yang ni perlu kita buat banyak, yang ni perlu kita tinggalkan. Sebab itu perkataan An-Nur ni dalam Quran ada dalam surah Al-Maidah sebagai contoh, dan saya baca dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat 8 sebut apa? Afa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Dan nur yang Allah Subhanahu Taala turunkan. Maksudnya nur ni adalah Al-Quran. Cuma Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khadidi menyatakan nur ni bukan nama, tetapi nur ni sifat dia. Baik. Kemudian yang keenam, Al-Furqan. Walaupun dia letak nama 6, tapi nama 6 ni dia kata apa? Al-Furqan ini nama Quran. Dia kata, sebab apa nama Al-Furqan? Al-Furqan maksud dia yufriqu bainal haqqi wal batil. Al-Quran membezakan di antara hak dan batil. Wa bainal hadi wal dhalal, di antara hidayah dan kesesatan. Wa bainan nur wal dhulumat, di antara cahaya dan kegelapan. Maka fa fihi wahdahu al-haq wa hudan wa nur. Dalam Furqan itu terkandung dalamnya kebenaran. Dalam Al-Furqan itu terkandung dalamnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Quran itu terkandung dalamnya cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangi hidup kita. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila sebut, kita pernah dengar, bila terlintas, saya pun terlintas, Al-Quran ini, orang selalu kata Quran ini kitab sains. Betul ke? Sebab dalam dia ada fakta sains. Adakah kita boleh kata Quran ni kitab sains? Tak. Bila didatangkan fakta-fakta yang cerita tentang pendedahan secara ilmiah di dalam Al-Quran, maka ramai yang klaim kata, oh, yang ni kitab sains ni. So, itu adalah salah faham. Yang sepatutnya kita faham ialah apa? Al-Quran adalah kitab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, kitab hidayah Allah Taala ni, Allah selitkan, Allah letak fakta sains dalam dia, Allah letakkan ciri-ciri sekian. Tapi semua benda tu adalah kembali kepada, semua benda tu nak memberikan hidayah kepada manusia. Okey, baik. Kalau tengok surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Taala bagi tahu dalam surah Al-Furqan ayat pertama lagi, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang menurunkan secara beransur-ansur akan kitab Al-Furqan ini, Al-Quran ini, ala abdihi, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira. Yang mana untuk menjadikan, digunakan kepada keseluruhan alam, untuk semua orang pakai sebagai peringatan. Baik, itu di antara sifat-sifat yang ada pada Al-Quran, dan itu tadi yang kita sebut Al-Furqan ialah nama kepada Al-Quran. Baik. Tuan-tuan selesa ke dengar suara saya macam ni? Okey no? Saya yang tak okey. Baik. Seterusnya, yang ni saya sebut secara sepintas lalu boleh nak? Nanti sebab kita akan masuk go through apa kata Nabi SAW tentang Al-Quran. Nah,
Baik, yang ketujuh. Sifat bagi Al-Quran ialah burhan. Al-burhan. Burhan. Ha simpul. Al-burhan. Nah, apa maksud burhan? Burhan adalah petunjuk. Burhan adalah dengan lebih tepat hujjah. Hujjah. Burhan ni adalah hujjah. Sebab tu ayat Quran sebut qul hatu burhanakum, katakan datangkan burhan, datangkan hujjah. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu adalah orang yang benar. Baik. So sifat Al-Quran ialah hujjah. Maka Al-Quran mengajarkan kita apa-apa saja untuk kita sampaikan kepada orang. Apa-apa saja yang Islam perkatakan, mesti kita datangkan dengan hujjah. Nah, datangkan dengan hujjah. Tak boleh contoh perkara gaib, kita tak datangkan dalil hujjah. Tak boleh, kecuali kena ada dalil daripada Nabi dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya itu sempat dengar perbincangan Ustaz Najib dalam, saya tak baca kitab apa yang pakai. Doktor ada waktu tu cerita tentang mimpi. Yang tu guna kitab apa dah? Talbisul Iblis kah? Tak ingat? Ya kan? Bab mimpi. Adakah mimpi boleh dijadikan hujah ataupun tidak kan? Sebenarnya yang Ustaz Najib kata tidaklah. Mimpi itu tidak boleh dijadikan hujah kecuali mimpi kepada Nabi dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi. Baik, cukup dekat tu. Yang tu kita bincang deh. Kemudian seterusnya, sifat bagi Al-Quran adalah Al-Quran yang ke-8 ni, sifat dia bagi ada 4. Yang pertama mau'izah. Quran sifat dia mau'izah. Mau'izah ni apa maksud? Yang memberikan nasihat. Nasihat yang dimaksudkan adalah nasihat rabbaniyah, nasihat ketuhanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia direct. Yang kedua, sifat bagi Al-Quran adalah syifa. Syifa adalah penyembuhan. Sifat Al-Quran menyembuh. Dan sembuh yang dimaksudkan syifa ialah benda yang tak nampak. Bukan benda yang nampak. Yang tu spesifik. Maksud dia, apa yang dimaksudkan kesembuhan syifa di sini? Ialah kesembuhan hati. Pada masa yang sama, boleh tak Al-Quran menyembuhkan selain pada hati? Boleh sangatlah. Nah, boleh sangat. Akibat hasil pada tajrubah. Maksud dia, ada tajrubah ni kita panggil apa ya? Percubaan-percubaan. Guna ayat Quran ni, rupanya boleh menyembuhkan sakit. Seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri pernah menggunakan suratul Fatihah untuk menyembuhkan siapa? Seorang yang awalnya mereka awal nak pergi berdakwah. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Nak pergi dakwah atas arahan Nabi SAW, ketua dia Sa'id Al-Khudri. Pergi, mereka reject. Satu kabilah ni dekat Badui, dekat tanah Badui ni, mereka reject Sa'id Al-Khudri dengan orang-orang dia. Maka mereka pun balik. Menghala balik, tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan. Maksud dia bukan kebetulan lah. Orang tu kena sakit pelik. Kena sakit pelik. Maka mereka pun tak tahu nak buat apa. Tanya balik rombongan Sa'id Al-Khudri, siapa di kalangan orang yang boleh mengubat dia? Sa'id Al-Khudri pun kata, tak apa, aku cuba. Maka apa yang dia baca? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibacakan pada air, diminum, lega kawan tu. Dapat kat dia upah. Saya tak kasih 10 ekor kambing ke 10 ekor unta, tak ingat dah. Tapi dapat something kan. Betul sahabat-sahabat, tak puas hati. Boleh makan kan Balik cerita kat Nabi. Nabi mengiyakan. Maksud Nabi tak kata tak boleh. Nabi tak kata boleh. Maksud dia, ia adalah harus. Maka bolehlah makan. Baik, nak cerita kata apa? Syifa ni adalah penyembuhan spesifik. Bila sebut syifa, benda yang tak boleh nampak. Dan selalunya ia adalah berkaitan dengan hati. Baik, kemudian Al-Quran bersifat huda. Yang ni semua, saya sebut ayat Quran tu,
didasarkan kepada ayat Quran surah Yunus ayat 57. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun, telah datang kepada kamu semua mau'izah min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa shifaan, dan penyembuhan, lima fis sudur, apa yang ada dalam dada kamu. Yang dimaksudkan as-sudur fil qalb, dalam hati kamu. Maksud dia adalah pengubat yang paling mujarab kepada hati manusia. Wahudan, dan sifat dia memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Warahmah, dan belah kasihan, kasih sayang kepada lil mukminin, kepada orang yang beriman. Itu 4 sifat dalam satu ayat Quran. Mau'izah, syifa, hudan, rahmah. Baik. Kemudian Al-Quran seterusnya yang ke-9 bersifat dengan sifat basair tahdi. Basair tahdi, iaitu Al-Quran sifatnya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Nah, keterangan yang sejelas-jelasnya seperti mana dalam surah Al-An'am ayat 104, qad ja'akum basairu min rabbikum, telah datang kepada kamu keterangan yang sangat jelas daripada Tuhan kamu. Keterangan yang sangat jelas ni maksud dia Al-Quran tu sendiri. Faman absara li nafsihi, barang siapa yang melihat kebenaran, maka kebenaran tu jadi hak milik dia. Untung bagi dia siapa yang melihat kebenaran tersebut. Wa man amiya, siapa yang tak tengok kebenaran tu, maksud dia tak nampak, fa'alaiha, maka yang tak nampak tu adalah satu kerugian bagi dia. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan aku kata Allah tidak bertanggungjawab ataupun tidak melihat tidak bertanggungjawab bagi siapa yang membutakan mata dia. Maksud dia apa dia? Ayat Quran ni nak bagi tahu kat kita, hidayah Allah ni sebenarnya ada aja depan mata kita. Sama ada kita buat-buat nampak ataupun kita buat-buat buta. Siapa yang Allah Ta'ala bagi hidayah kat dia, dia nampak kebenaran tapi dia buat tak tahu dah. Wa man 'amiya fa'alaiha. Maka kalau dia buat-buat buta tu Allah bagi kat dia. Maksud dia kita sepatutnya kita cuba untuk lagi mendalam, tapi kita buat tak tahu sebab tak minat. Yang tak minat tu, yang Allah Ta'ala takkan berikan. Dan Allah Ta'ala kata, wa ma 'alaikum bihafiz, aku akan buat tak tahu kat dia. Okey, baik. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW sebut kepada kita apa? Semua orang tahu hadis ni bahasa Melayu. 1 langkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 1000 langkah Allah kepada kita. Sama dengan kita hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ambil cakna, Allah akan caring kepada kita. Maksudnya Allah akan fokus kepada kita. Kalau kita buat tak tahu, Allah takkan buat tak tahu kepada kita. Seperti mana kita baca surah Al-Fatihah dalam solat kita. Kalau kita tahu waktu kita baca surah Fatihah, kita tahu nilai Fatihah tersebut, sangat mahal harganya. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Dalam hadis Qudsi, riwayat Al-Bukhari, qasamtu baini wa baina 'abdi. Aku telah membahagikan satu surah salat ni, dalam salat ni satu surah. Nisfun li wa nisfun li 'abdi. Setengah untuk aku, setengah untuk hamba aku. Surah yang dimaksudkan surah Fatihah. Setiap kali kita baca surah Fatihah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas. Nah, apabila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, kita puji Allah. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala kata apa? Hamadani abdi, hamba aku ni telah memuji aku suka dia. Apabila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, kita puji Allah. Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala kata apa? Asna alayya abdi, hamba aku ni dia puji lagi aku suka. Kemudian kita puji lagi Allah. Kita kata apa? Maliki yaumiddin, Allah
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bila kita puji Allah dalam solat tu, Nabi membayangkan apa? Minta apabila kita baca surah Al-Fatihah tu supaya kita sedar kita sedang berbicara dengan Allah. Apabila kita berbicara dengan Allah, kalau kita sedar kita bicara dengan Allah, Allah akan balas perbicaraan kita. Kalau kita baca Fatihah tapi kita tak sedar, kita baca bodoh-bodoh je, Allah pun akan buat bodoh bagi kita. Sebab tu ayat Quran ni sebutnya, wa ma ana alaikum bihafiz. Kau teruk dah surah saya ni. Surah ni, surah Al-Fatihah. Batal puasa saya. Bila kita baca surah Fatihah ni, sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah Kamu. Kami memperhambakan diri hanya kepada Engkau ya Allah, tempat kami memohon pertolongan. Apabila kita baca ayat tu, Allah Ta'ala dengar, Allah kata apa? Hadza baini wa baina abdi. Yang ni adalah urusan aku dengan hamba. Sebab tu apabila kita waktu bila kita nak minta kepada Allah sungguh-sungguh, waktu solat. Sebab itu kalau kita mengaji kan sebelum ni fiqh kan, ma ta'rifu as-salah? Apa ta'rif salat? Dari sudut lughah, as-salah hiya ad-du'a. Solat itu adalah doa. Waktu solat itulah waktu kita berdoa. Waktu doa yang paling ampuh ketika mana kita baca surah Al-Fatihah. Apabila kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita minta diberikan jalan yang lurus, jangan jalan orang Yahudi, jangan jalan orang Nasrani. Allah Ta'ala kata apa? Apabila kita baca tu dan kita baca, kita faham, kita minta betul-betul dengan penuh kesedaran kita sedang berbicara dengan Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? Wali abdi ma sa'al. Apa yang hamba aku minta, aku akan bagi. Maksud dia, solat adalah benda yang terpenting untuk kita nak minta apa-apa dalam kehidupan kita. Baik, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tak apa kalau saya panggil ibu-ibu ayah-ayah. Nenek. Baik. Baik, sekarang kita masuk kepada muka surat 37. Semua ada betul sikit lah. Masya-Allah. Terjemahan saya pun cari tak jumpa. Itulah saya pun berharap juga dapat satu cantik. Saya kontak Abu Ilkia di Bangi Gateway tu. Dia pun suami dia. Dia pun kata nanti saya cari dulu sebab dia kata dia pun tak ada. Dia tengah tanyalah. Nasib Ustazah tanya, nanti saya tanya semula kejap lagi. Nah, kalau dia jumpa dah ke ataupun dia terlupa. Baik. Seterusnya wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qur'ani. Muka surat 37. Maksud dia apa yang Nabi ceritakan tentang Al-Quran. Nah, apa yang Nabi ceritakan tentang Al-Quran, saya tak baca yang atas tu, saya go through terus kepada hadis-hadis Nabi SAW. Seperti mana Nabi SAW gambarkan Al-Quran ini pada kacamata Nabi SAW melalui sabda Nabi SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nak saya tulis ke? Siapa yang ada buku? Saya tulislah. PDF ada? Maksud dia semua tengok kat situ. Tak apalah. Tak payah tulislah ya. Saya ni rajin.
Okey okey okey. Kita tulislah. Nah, kita tulis boleh. Okey. Khairukum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari. Khairukum kata Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Saya mim saya tak pandai tulis. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Boleh ya? Kalau saya tulis, saya suka tulis laju. So, kalau saya tulis macam ni, lepas ni faham. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Okey. Sama je dengan atas. Hujung dia ha dia tarik macam tu. Nun dia simpul-simpul. Orang malas tulis begitu lah. Sebab tu ustaz saya selalu kata hang tulis dengan kaki ke tulis dengan tangan? Tulis dengan tangan lah. But khairukum, orang yang baik, yang paling baik di kalangan kamu adalah sesiapa man ta'allama, yang belajar Al-Quran. Ta'allam, belajar Al-Quran. Qur'ana ni nun lah. Wa'allamahu, dan mengajarkannya. Maksud dia, orang yang baik ni, dia belajar pun baik, dia mengajar pun baik. Dua-dua baik. Kalau ada orang belajar, mestilah ada orang mengajar. Kalau ada orang mengajar, mestilah ada orang belajar. So, Nabi SAW memberikan galakan kepada kita untuk kita belajar Al-Quran. Okey, baik. Seterusnya. Yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Al-Turmuzi, Imam An-Nasai dan Imam Abu Daud. Dia tak ikut susunan ni. Daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ni kalau saya nak tulis ni panjang ni. Saya baca dulu. Mathalu. Jangan tengok saya, tengok buku ke tengok saya? Tengok buku Mathalul, saya baca laju dulu. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali utrunjah. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la rihaha laha wa ta'muha halwun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah la rihaha laha wa ta'muha murrun. Baik. Pernah dengar tak hadis ni? Pernah kan? Pernah Hanzalah yang mati tu. Yang tu cerita lain. Yang tu orang. Yang ni cerita pasal pokok ataupun buah. Okey, kita baca hadis ni slow-slow nah. Hadis ni cerita tentang Nabi memberikan perumpamaan, 4 perumpamaan. Orang dan Al-Quran. Kita dengan Quran ni, kita ni dalam kategori mana? Yang pertama, Nabi beritahu masalul mu'min. Kategori ini perumpamaan orang yang mukmin. Orang yang beriman. Dia suka baca Quran. Dia beriman, dia suka baca Quran. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran. Orang yang beriman, dia suka baca Quran. Masalu utrujjah. Dalam riwayat lain sebut utrunjah. Tak kisahlah. Utrujjah betul, utrunjah pun betul. Perumpamaan dia seperti mana buah utrujjah. Buah utrujjah ni tak ada kat negara kita. Buah utrujjah ni digambarkan ada dekat Yaman. Nah, yang mana buah ni dia macam buah limau.
saiz dia pun sama. Nak petik mudah. Isi dalam dia macam limau betul. Rasa dia manis. Daripada jauh kita jalan tepi ladang dia bau wangi. Maka Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang beriman, dia suka baca Quran, dia seperti mana buah utrujah. Rihaha tayyib. Bau dia wangi. Daripada jauh boleh bau dah wangi. Orang wangi ni, kalau kita kawan kita wangi, kita suka lah. Kita suka kawan dengan dia. Busuk kita tak duduk dekat. Kan? So ini perumpamaan. Orang yang beriman ni, orang suka kawan dengan dia. Dan kita selesa duduk dengan dia. Wa ta'muha tayyib. Rasa dia manis. Maksud dia, dalaman dia, hati dia baik. Hati ni hanya Allah yang tahulah. Cuma gambaran dia, orang suka kawan dengan dia dan hati dia baik. Yang ni perumpamaan orang mukmin yang suka baca Quran. Maksud dia apa dia? Allah Ta'ala campakkan orang suka dia. Dia beriman, dia suka baca Quran, orang suka berkawan dengan dia, orang suka kat dia. Habis. Perumpamaan yang kedua. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran. Dia ni beriman. Dia mukmin, tapi dia tak baca Quran, malas dia baca Quran. Nabi bagi perumpamaan juga. Nabi kata apa? Kamathalit tamrah. Dia seperti mana buah tamar, buah kurma. Buah kurma ada bawa. Simpan pi 2 tan dalam bilik ni pun tak bau. Bau nanya tapi tak kuatlah. Kan? Nabi kata apa? La rihaha laha. Tak bau. Wa ta'muha halun. Tapi dia rasa kurma tu manis dah. Manis. Itu perumpamaan yang kedua. Dia ni beriman tapi dia jarang baca Quran. Dia tak baca Quran. Dia seperti mana buah tamar. Buah tamar ni dalam dia bagus. Tapi dia sudut bau tu tak ada. Dia pun orang tengok dia tak tertarik pun. Attraction tak ada. Dia tak atraktif. Orang beriman yang rajin baca Quran ni Allah Ta'ala campakkan orang suka kat dia. Dia ada karisma, ada orang suka. Baik. Yang tu dua perumpamaan. Orang yang beriman. Yang suka baca Quran, yang tak baca Quran. Satu. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan perumpamaan. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran kamasalir raihanah. Kita baca hadis minggu lepas hampir sama bentuk dia macam ni. Perumpamaan ketiga, dia ni munafik. Orang munafik. Bila kita baca ayat ataupun hadis ni bukan untuk kita nak kata ke orang lah. Kan? Hadis ni untuk kita tengok diri kita. Kadang-kadang, aku ni macam munafik. Tapi suka baca Quran. Dia kata apa? Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Sifat yang ketiga, dia ni munafik. Tetapi baca Quran ni, dia rajin. Lagi-lagi suka tunjuk ke orang. Baik. Kamasalir raihanah. Seperti mana buah raihanah. Buah raihanah atau pohon raihanah ni macam mana? Rihaha tayyib. Daripada jauh, bau dia wangi. Wa ta'muha murun. Tapi kalau gigit dia bukan masam, pahit dengung. Pahit dengung. Maksudnya dalaman dia buruk. Luar dan dia bagus. Dia ni suka memperdengarkan bacaan kepada orang. Dia nak orang kenal dia sebagai qari. Dia nak orang tahu kata dia pandai lebih daripada orang. Maka munafik tapi dia suka memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kadang-kadang kita kadang-kadang aku pun terbuat juga kan. Kadang-kadang kita rasa kita kena tarik handbrake boleh kan. Hadis ni bukan untuk kata ke orang. Hadis ni untuk kata kat diri kita supaya kita tak jadi seperti mana perumpamaan yang Nabi beritahu. Kemudian Nabi kata apa? Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Di sana ada juga orang munafik.
yang tak suka baca Quran. Dia bukan beriman. Maksudnya dia ni dia sudut agama Islam, dia seorang yang beragama Islam lah. Tapi munafik. Munafik dekat sini bukanlah yang dimaksudkan munafik berlakon masuk Islam. Tak. Munafik dekat sini ialah sifat fasik yang ada pada diri kita. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ni. Adapun yang terakhir perumpamaan adalah mereka perumpamaan seseorang yang munafik tapi bahkan dia tak lagi baca Quran. Tak mau Quran ni. Kamasalil Hanzalah. Hanzalah ni bukan sahabat Nabi tu. Yang dijanjikan syurga, yang masuk syurga tu. Dah. Hanzalah ni pokok. Saya pun tak tahu pokok macam mana. Saya try tengok syarah hadis. Pokok Hanzalah ni macam mana rupa. Lepas tu cari Google juga. Pokok lah ada kan. Tak keluar, tak appear. Pokok ataupun buah Hanzalah ni la rihahalah. Dia tak ada bau. Wa ta'muha murrun. Bahkan kalau kita gigit dia, rasa dia pahit mendengung. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu hadis yang kedua yang membicarakan tentang Al-Quran pada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, mengaji hadis dengan siapa? Dengan Dr. Arar. Bila sebut Syaikhan, semua orang faham. Saya tanya soalan ni. Sekali lagi nah. Bila saya kata rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang syekh. Yang tu siapa? Bukhari, Muslim. Bila kata sahihain, siapa? Bukhari, Muslim juga. Okey. Tapi bila saya kata yang meriwayatkan hadis ni adalah rawahu al-jamaah, diriwayatkan oleh jemaah. Apa maksudnya? Semua tu siapa? Bila sebut semua ada dalam kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Semua tu siapa? Yang 6 tu siapa? Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Maksud dia ingatlah maksud dia siapa yang masuk akrab ni boleh dapat diploma dah kan. Daripada tahun berapa Ustazah? 15 tahun. Allah Akbar. Baik, kalau saya salah tolong betulkan ya. Baik, tak sungguh ni. Kadang-kadang kita salah kita tak sedar. Sebab 15 tahun bukan tempoh yang singkat. 15 tahun lama. Kalau 15 tahun ni ambil diploma, berapa kali dah diploma? 5 kali diploma. Patut ada graduation day dah. Baik. Hadis yang ketiga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya sakit tekak tu sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Quran. Nabi kata apa? Ta'ahadu hadzal Quran. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu talifatan minal ibili fi aqaliha. Baik. Hadis ni sebut kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Quran. Berhati-hati kamu dengan Al-Quran ini. Kenapa berhati-hati dengan Al-Quran? Nabi kata, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi. Aku bersumpah dengan diri Muhammad yang berada di dalam genggamannya, di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Law ashaddu talifatan. Sesungguhnya Nabi nak menyatakan
adalah lebih cepat terlepas. Quran ni, Nabi nak, ini perumpamaan, Nabi nak bandingkan Quran dengan unta. Nabi kata apa? Hati-hati dengan Quran. Kalau nak dibandingkan dengan unta, aku bersumpah dengan diri Muhammad nak menyatakan bahawa Al-Quran ini lebih cepat lagi terlepas daripada jiwa manusia berbanding dengan minal ibili. Ibili ni pada unta. Fi aqaliha. Unta yang diikat pada tempat ikat dia, akal. Nah, akal di tempat ikat. Kita nak ikat unta, kita tak satu batang apa semua, kita ikat dia. Maksudnya apa dia? Quran ni sangat cepat untuk berlalu pergi daripada kita. Maksudnya kita boleh cepat lupa Quran ni kalau kita tak peringat dah. Tak kira lah peringat daripada sudut hafazan, peringat daripada sudut bacaan, peringat daripada sudut tafsiran. Kita dah baca, kalau kita tak baca selalu, kita tinggalkan, kita akan cepat lupa. Dan Nabi SAW kata, kita kena berhati-hati dengan Al-Quran ni. Maksudnya sentiasa jaga betul Al-Quran ni, supaya Al-Quran ni tak terlepas. Sebab Al-Quran ni lebih teruk untuk jaga berbanding dengan kita jaga unta. Nak beritahu tu lah. Nak jaga unta ni teruk dah. Maksudnya kalau ada orang minat unta kita, takut kena curi ni, musim lembu ni. Kan? Musim lembu, orang duk curi lembu buah dalam kereta. Kat Melaka ni tak ada kot. Dekat rumah apa nama dekat kampung isteri saya, curi kereta curi lembu buah dalam kereta. Selama ni kita tengok video saja, itu kami nampak benda tu berlaku. Oi, dahsyat kata. Kereta kancil kan, Allah Akbar, kancil tanggung lembu. Baik. Habis. Asyaddu talifatan. Baik. Itu hadis yang ketiga. Baik. Terlepas. Dia gambaran kepada terlepas talinya. Nah, terlepas tali sebab dia aqaliyah ni ikatan. Maksudnya kita panggil tambatan. Nah, maka tambatan tu gambaran kepada tali lah. Baik. Yang keempat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Imam An-Nasa'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i yang kita dah mengaji, semuanya bukan orang Arab. Semua belah Khurasan, belah negara Tan. Siapa yang dah sampai ke negara ni? Uzbekistan, Kyrgyzstan, tak? Gohit-Gostan kita. Kotlah sampai, boleh share sikit kan? Baik. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-Khattab. Bila sebut Abdullah bin Amru bin Al-Khattab, di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abdullah bin Amru bin Al-Khattab bin Umar. Saya sebut Amru pula, Umar. Abdullah adalah manusia yang kedua paling tinggi ranking di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ranking yang pertama siapa? Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan hadis lebih daripada 5,600 hadis daripada Nabi. Yang duk ambil buah dia banyaklah. Cuma daripada Abi Hurairah direct dengan Nabi, bila mereka bilang ada 5,600 lebih hadis. Manusia yang kedua yang paling banyak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lebih kurang 2,800 hadis. Beza tu hampir setengah. Yang ketiga Anas bin Malik 2,600 something. Saya pun tak hafal secara satu-satu. Cuma nak beritahu di antara sahabat Nabi SAW yang sangat particular dengan Nabi ni, anak Umar Al-Khattab. Anak Umar Al-Khattab dia tak suka politik. Orang lain duk bergaduh politik,
Dia tak suka. Dia memencilkan diri dia daripada menyokong pihak mana yang berlawanan di kalangan para sahabat sampai kesudah. Baik. Satu. Yang kedua, Abdullah bin Umar ni di antara sahabat Nabi yang dia ikut Nabi ni khutuwatan bi khutuwatin. Maksud dia ikut Nabi ni sampai tahap dia ikut secara fizikal. Maksud dia apa yang Nabi suka makan, dia makan. Apa yang Nabi tak suka makan, dia tak makan. Contoh dia bab. Nabi tak suka makan bab. Bila ditanya kepada Abdullah bin Umar, pasal apa hang tak makan bab? Sebab Nabi tak suka, aku pun tak suka. Sampai tahap tu. Kemudian yang bestnya, kalau kita baca manaqib Abdullah bin Umar ni, Abdullah bin Umar kubur dia dekat saya pergi dengan Ustaz Najib lah itu, dekat Syria, Abdullah bin Umar. Baik. Abdullah bin Umar ni, dia kalau dia ikut Nabi ni, dia suka ikut belakang Nabi. Dia akan dekat mana yang Nabi pijak tapak kaki Nabi, dekat situ dia suka pijak. Kalau Nabi buang kasut, dia buang kasut. Kalau ada bekas tapak kaki Nabi dekat mana Nabi berhenti, Nabi pijak, dia pergi buat macam tu. Yang tu menandakan sangat-sangat suka, sangat-sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibli al-mu'allaqah. Yang ni hampir sama dengan hadis yang atas. Perumpamaan innama mathalu sahibil Quran, perumpamaan sahibul Quran, orang yang ada Quran, orang yang cintakan Al-Quran, orang yang ada Quran dalam diri dia, yang bawa Al-Quran, kamathali sahibil ibil mu'alliqati, seperti mana gambaran perumpamaan dia adalah seorang tuan kepada unta-unta yang ditambat. In ahada 'alaiha amsakaha. Sekiranya dia sangat berhati-hati, maksud dia tuan unta ni kalau dia berhati-hati betul, amsakaha, dia akan dapat pegang unta dia. Wa in atlaqaha zahabat. Kalau dia buat tak tahu aja, dia biarkan. Dia buat tak tahu aja dekat unta dia, maka unta dia akan berlalu pergi. Hadis ini menunjukkan kepada kita, janganlah kita buat bodoh saja bila Al-Quran diperdengarkan kepada kita. Contoh, kita dengar Quran kan, kemudian kita buat bodoh je. Maka seperti mana perumpamaan tersebut, seperti mana dalam hadis ni, orang yang berhati-hati dengan Quran. Sebab itu apabila sebut wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu, apabila diperdengarkan ataupun apabila dengar bacaan Al-Quran, yang pertama sekali kita buat apa? Fastami'. Dengar. Lepas dengar, adakah kita nak bising? Tak. Fansitu. Wa ansitu. Kita diam. Sebab itu di antara gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diam ni, dia mendengar Al-Quran, dan apabila dia dengar Quran, dia nak reflect apa yang Quran baca. Sebab tu mazhab kita Syafi'i berbeza dengan mazhab Hanafi dalam bab solat. Dalam bab solat. Maksudnya apabila kita Allah Akbar, imam takbir, imam baca Fatihah kan. Lepas imam baca Fatihah, kita wajib tak baca Fatihah? Kita wajib baca Fatihah. Walaupun imam tu dah baca, kita sebagai makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baca lepas tu kan. Kita baca tu wajib dah, wajib. Kalau kita tak baca, tak sah salat kita. La salata illa bi Fatihatil Kitab, kata Nabi SAW, tidak sah salat kecuali dengan bacaan Fatihah. Tapi itulah yang kata rahmat pada perbezaan pandangan. Bagi mazhab Hanafi, maksud hadis tersebut ialah bila dah tu imam baca, makmum tak kena baca dah. Dan makmum diwajibkan untuk apa?
dalam mazhab Hanafi ayat Quran tadi wa idza quri'al Quran fastami'u wa ansitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum apabila dengar dia tak akan baca dah. Sebab apa? Dia kena get ready. Tu imam nak baca ayat Quran apa lagi. Waktu tu imam nak baca ayat Quran apa? Kalau mazhab kita duduk sibuk nak baca Fatihah ni. Kita baca Fatihah, kita tak tahu tu imam baca apa. Bagi mazhab Hanafi, tak. Hampa semua kena dengar apa yang tu imam nak baca. Yang tu mazhab Hanafi. Kita tak kata mazhab kita salah ke apa tak. Pendekatan, cara mengambil hukum bagi mazhab mereka begitu. Sebab itu kita kalau kita duduk semayang dengan orang lain pergi kat Mekah ni, orang lain relax je, mazhab Hanafi duduk kat sebelah, tak ada bunyi apa, kita yang ada bunyi ni. Fa kan. So itu gambaran. Kita pun tahu oh yang ni mazhab Syafi'i ni kan. So itu di antara sebabnya adalah bagi mazhab Hanafi mereka nakkan kita apa? Fokus kepada apa yang nak disampaikan dalam ayat Al-Quran. Baik. So dalam hadis yang sama cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim ada penambahan pada riwayat Imam Muslim wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil-laili wan-nahari zakarahu wa illam yaqum bihi nasihi. Apabila seseorang sahibul Quran, orang yang ada dalam diri dia ada Quran, kalau dia membaca Al-Quran pada waktu malam dan siangnya, maka dia akan ingat. Kalau dia tak bangun malam untuk baca di dalam solat dia, nasih, dia akan lupa. Samalah yang ni benda yang common. Kalau kita baca ayat Quran yang dah kita hafal, kita ingat. Kalau kita tak baca, tak beramal, kita tak ingat. Baik, seterusnya hadis yang kelima. Nah, yang terakhir. Nanti kita sambung lagi. Yang kelima diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah, alladhi Aisyah di antara sahabat Nabi, merangkap isteri Nabi yang top 5 meriwayatkan hadis paling banyak daripada Nabi. Kalau ranking wanita, dia adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dan dia adalah orang yang paling faqih dalam bab fiqh. Dalam faqih dalam bab fiqh di kalangan para sahabat. Sebab itu kalau ada perbincangan di kalangan para ulama apabila bab fiqh diberikan pandangan oleh Aisyah berbanding dengan Ibn Abbas, maka pandangan Aisyah adalah lebih aula untuk diambil sebab Aisyah lebih afqah, Aisyah lebih faqih, sedangkan Ibn Abbas ni lebih alim dalam bidang Al-Quran, bukan bidang fiqh. Baik, hadis yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Hadis ni selalu baca dalam Ramadan. Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Pernah dengar tak hadis ni? Hadis ni dalam lafaz yang lain disebut al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'a fihi wa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Sama. Hadis ni ada apa? Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir pada bacaan Al-Quran. Bila kata mahir dengan Quran ni berbeza level. Satu, kemahiran dia ni tahap mahir tahap ulama hebat. Maksud dia baca Quran, dia faham, dia baca tafsir, dia boleh tadabbur Al-Quran, dia faham dan dia boleh istikhraj hukum daripada ayat Quran yang dia baca. Yang tu golongan yang paling tinggilah. Ada pun yang lain, kita ni takat kita orang awam, kita boleh baca, kita boleh faham sikit-sikit, alhamdulillah. Dia anggap sebagai mahir di kalangan kita. Mahir, orang yang mahir ni Nabi kata apa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di hari akhirat dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para rasul. Ma'as safaratil kiramil bararah. Di sini walaupun ada
Ada syarah hadis yang menyatakan safaratil kiramin bararah ni ada dua. Yang pertama para nabi dan para rasul, yang kedua yang dimaksudkan ialah para malaikah. Wallahu taala alam. Yang pasti ia adalah satu kemuliaan bagi mereka yang mahir dengan Al-Quran. Dikumpulkan bersama dengan orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladhi yaqra'ul Quran. Adapun orang yang baca Quran tapi baca Quran wa yatata'ta. Perkataan wa yatata'ta. Wa yatata'ta. Wa yatata'ta ni maksud dia baca tata'ta. Tersangkut-sangkut. Getak-getak nak habis ni. Wa yatata'ta, baca sangkut. Gambaran tak tu pun dah sangkut dah. Saya nak sebut pun susah. Macam tu lah. Wa yatata'ta, baca satu ayat ni berapa luh. Dalam ikon ni berapa luh. Kan? Kalau kita buat halaqah Quran, satu juzuk boleh habis 1 jam. Tapi ada mamat seorang ni 2 jam jadi. Kan? So, apa jadi? Nabi SAW kata apa? Orang ni apabila baca Quran dia sangkut. Wa alaihi syaqqun. Susah dia. Nak habis satu ayat pun jenuh. Susah. Syaqqun, susah. Masyaqqah. Lahu ajran. Padanya ada 2 pahala. Satu pahala dia usaha susah payah. Satu lagi pahala bacaan dia. Allah Subhanahu wa taala maha adil memberikan pahala-pahala ini dan memberikan ganjaran kepada manusia. Baik, kita baca hadis last, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Umamah bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Nabi kata apa? Bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah sesungguhnya nanti Quran ni akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafi'an, sebagai satu syafaat li ashabihi, kepada orang yang membacanya ataupun kepada ahli Al-Quran. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita berhenti takat nombor 6. Baik, ada soalan ke? Okey ke kita baca macam ni ke? Ha? Oh, macam tu. Okey. Sekejap lagi saya confirmkan kejap lagi. Ustazah. Nah, boleh insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Mungkin ada nak share ke? Ya, ada. Ada orang kata baca album. Ataupun dia mana-mana ayat boleh. Surah boleh. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Bila hadis didatangkan kepada kita, didatangkan secara umum. Maka secara umum juga hadis tersebut ataupun Al-Quran tersebut boleh memberikan syafaat kepada manusia. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi SAW. Hadis dalam bukan riwayat Bukhari, dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat At-Tirmidzi, cerita tentang sahabat Nabi seorang ni, dia suka baca satu surah dalam solat. Surah apa? Qul huwallahu ahad. Kalau kita gelak, orang tak reti baca surah lain. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Tapi sahabat Nabi seorang ni, dia suka baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nabi kata apa kat dia? Sahabat-sahabat lain istihza, sahabat-sahabat lain memperlecehkan dia. Ada sahabat kami seorang tu sikit-sikit Allah ahad. Bila Nabi SAW panggil dia, pasal apa duk baca surah ni je? Dia kata apa? Sebab aku sangat suka surah Al-Ikhlas. Nabi kata apa? Dengan surah Al-Ikhlas yang kamu suka tersebut, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, Allah melihat kepada keikhlasan dan sebagaimana dia faham surah tersebut. Sahabat tu faham sungguh surah ni dan dia suka sangat surah Al-Ikhlas. Maka seperti mana seorang sahabat ni, ada juga sahabat-sahabat lain, mereka ada preference surah-surah yang mereka suka. Maka semuanya memberikan faedah, manfaat dan syafaat di hari akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi ke? Ya.
tambahan Imam Muslim tu. Ha. Wa idza qama sahibul Quran tu. Ha. Apa maksud dia berdiri? Wa idza qama sahibul Quran, apabila seseorang sahibul Quran ni maksudnya pemilik Quran. Dia ni suka baca Quran, dia ni hafaz Quran. Qama yang dimaksudkan apabila dia membangunkan Al-Quran itu pada waktu malam. Maksudnya dia baca dalam solat dah. Bil laili wan nahari, waktu malam, waktu siang dia suka baca Al-Quran. Zakarahu wa illa yaqum bihi nasi. Maksud zikrahu, maksud dia apabila dia buat usaha untuk baca siang malam, benda tu memberikan peringatan pada dia. Maksud dia ingat. Dan apabila lam yaqum, apabila dia tak buat benda tu, maka dia lupa. Maksudnya macam kita lah, proses sama. Sebab itu sahabat-sahabat ni, yang ni Quran sama dengan hadis Nabi. Ada orang ingat hadis Nabi, ada orang tak ingat. Kan? Sama juga. Kalau kita baca satu hadis Nabi SAW, sahabat Nabi yang sebut tentang hadis. Tadi dia sebut tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata apa? Hadithul hadis fa innal hadis yuhaddithul hadis. Dia kata sesungguhnya hadis ni kita kena bercakap selalu. Nak ingat sabdaan Nabi ni, kena sering bercakap lafaz yang Nabi sebutkan. Dengan percakapan tu kita akan ingat. Kalau dah kita tak cakap, kita tak akan ingat. Maksud dia sahabat-sahabat sendiri ni, cara mereka nak ingat hadis Nabi ni, mereka sering menyebut hadis tersebut supaya ingat. Wallahu a'lam. Saya bukanlah semangat tapi suruh tak keluar. Baik. Habis dah ke? Baik, kalau habis, yang baik itu kepada Allah. Yang kurang tu biar diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Lepas ni, ibu-ibu ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, datuk-datuk sekalian, yang kambing perak tu tak boleh dalam grup, tak apa. Kambing perak tu saya sentiasa ada. Maksudnya tak payah nak maksudnya saya sentiasa bawa benda tu. So jangan risaulah. Sebab memang kerja saya buat benda tu. Bukanlah saya mengikut tempahan tak. Saya memang sentiasa bawa. Baik. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina. Warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan wa syafa'atan lana yawm al-qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.